Okey. B dengan punah dengung. Masuk dengan dengung. Macam mana ia terjadi? Okay, kalau tengok dalam kotak biru saya dah ringkaskan. Nun mati atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf. Ya, nun, mim, waw. Okay, nun dengan mim ni biasa dia akan ada tanda sabdu. Okay, jadi nun dengan mim tak masalah. Sebab apa? Kalau orang tak belajar tajwid pun dia boleh baca. Sebab dia nampak nun sabdu, mim sabdu. Jadi dia cakap kena bunyi ni yang huruf sabdu. Okay, jaga-jaga untuk huruf ya dengan waw. Okay, kemudian apa yang berlaku? Okay, kita dah tahu apa jumpa apa. Nun atau tanwin jumpa 4 huruf ya, nun, mim, waw. Okay, cara bacaan yang penting, kita bunyikan bunyi en tu pada tanwin nun mati tu masuk ke dalam bunyi ya, nun, mim, waw. Okay, masuk bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang dia berjumpa. Jadi yang penting dekat sini tolong panjangkan sedikit bacaan 2 harakat. Okay, kena panjang 2 harakat tu penting. Kalau kita tak baca panjang 2 harakat, dia tak jadi cantik. Okay, sebagai contoh kita tengok. Okay, contoh pertama. Okay, kalau perhatikan nun tu tak ada tanda. Sebab apa nun tu tak ada tanda? Sebab kita tak baca dia. Dia ada bunyi lain. Okay, apa perlu kita buat? Kita kawankan masuk kepada bunyi ya. Mai senyum. Okay, tips dia mai panjang. Okay, tekan di hidung sini. Liman yasha'u. Bacakan. Hello. Boleh. Okey. Jadi dengung panjang gerak 2 jari. Liman yasha'u. Sekali lagi. Okey, sambung sebelah. Okey, kalau perhatikan. Okey, kalau pada skrin kat bawah, tanwin jumpa nun. Asal perkataan yauma izin. Okay, ada bunyi en pada tanwin tapi en dia tu masuk kepada bunyi nun sabdu. Okay, kita bunyikan zin panjang sikit. Zal tu lidah keluar masuk huruf nun dengung. Yauma izin nadhiratun. Sebutkan. Boleh. Okay, lagi sekali. Yauma izin. Tadi panjang. Nadhiratun. Yauma izin nadhiratun. Okey, boleh. Okay, yang belakang tu bukan sebab kita tak tahu dia jumpa dengan apa. Okay, huruf yang seterusnya huruf mim. Yang ini kita baca bunyi mim yang sabdu yang akan datang selepas nun. Mimma lillahi. Okey, jadi apa yang berlaku? Kita tak bunyi pun nun tu. Okey, kita pergi bawah. Okey, asal khairun tapi kita tak baca run, masuk bunyi waw. Okay, kalau ya tadi senyum, kalau waw munculkan bibir. Khairu wa abqa. Qa 2 je. 1, 2, 3. Boleh lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, khairu wa abqa. Kena panjang. Okay, jangan lupa dengung. Okay. Kita tengok. Dia sekurang-kurangnya 2 harakat. Okey, dia kata kat situ sekurang-kurangnya. Maknanya dia boleh pergi lebih, tapi jangan panjang. Kalau panjang nanti tak cukup nafas. Jadi kita bincangkan pada ayat yang 4 tu. Okey, kita tengok juga hukum ni di dalam Al-Quran. Okay, jadi tips dia untuk hukum ni, bagaimana tanda dia, ini dia yang penting. Nun yang tak ada tanda. Okay, tanwin atas bawah tidak selari dan bentuk 99 pada baris hadapan. Okay, dalam kotak biru tu yang penting. Anda nampak ni dia bukan hukum izhar. Okay, tips dia bukan izhar, bukan kita boleh baca jelas. Jadi nun tu tak ada tanda, kita tak bunyikan nun. Okay, tanwin yang tidak selari 99 juga kita tak bunyikan nun ataupun tanwin tu. En tu tak ada. Sebab dia dipengaruhi oleh huruf selepasnya ya, nun, mim, waw. Tapi jaga-jaga. Okay, tanda ni boleh juga digunakan untuk hukum lain seperti hukum idgham bila hunah. Lepas tadi bincangkan. Okay, hukum seterusnya idgham bila hunah. Idgham sama macam tadi, masuk. B dengan la tidak. Okey, dengan tidak. Jadi saya mudahkan tanpa hunah maknanya dengung. Masuk dengan tidak dengung. Dia berjumpa dengan apa? Beza tadi 4 huruf, ni 2 huruf sahaja. Nun atau tanwin jumpa lam dan ra.
Dan mudah untuk hukum ni, lam dan ra ada tanda sabdu. Jadi kita bacakan huruf yang bertanda sabdu. Jadi dia tak ada dengung. Okay, sebab apa? Nun dengan lam dengan ra tak menghasilkan dengung. Kita tengok asal perkataan yubayyin. Tapi kita tak baca yin. Nanti susah nak bunyi lam. Terus pergi pada lam. Yubayyin lana. Bacakan. Bailana. Bila baca tak panjang pun sebab dia tak ada dengung. Sebelah asal tawaban tapi tak baca ban, masuk bunyi ra jadi bar panjang. Tawabar rahiman. Bacakan. Tawabarahiman. Masukkan betul-betul bunyi ra tu. Tawabar rahiman. Tawabarahiman. Bar terus dia. Jadi sabdu tu sangat membantu ya. Jangan baca ban, jangan baca ba panjang, tidak. Okey, dibaca bar jelas pada bunyi ra. Okey, itu dia. Hukum ni tak banyak Kadang-kadang dalam satu muka surat tu tak banyak pun. Tapi dia ada. Tapi idgham banyak. Kita pergi hukum yang baru untuk hari ni. Okey, lepas hukum idgham bila huna dekat atas muka surat 13, bawah tu hukum apa? Iklab. Betul Hukum seterusnya adalah hukum iklab. Masih lagi muka surat sama, muka surat 13. Iklab. Iklab apa maknanya? Iklab maknanya tukar. Okey, bahasa Melayu tukar, bahasa Arab iklab. Okey, boleh bacakan pada saya huraian yang pertama sama-sama 1 2 3. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut, maka hukumnya ialah idgham bila huna. Kita tak bawah. Poin sorry. Bukan poin pertama, poin ketiga. Okey, sama-sama lagi sekali, kuat sikit. 1 2 3. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ialah iqla'. Okey, nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ba. Huruf dia berubah disebabkan nama hukum dia. Okey, yang ni satu je huruf dia. Okey, kemudian bacakan huruf poin yang kedua. Cara bacaannya ialah menukarkan bacaan nun mati atau tanwin kepada mim. Okey, dia kata tukar bunyi nun mati tu. Asal nun mati dengan tanwin bunyi en dekat belakang. Kita tukar kepada bunyi mim. Okey, dia tulis kat situ kepada bunyi mim je kan? Okay, tambah sikit kepada bunyi mim yang ringan. Okey, mim tu kena bunyi ringan. Bagaimana mim tu ringan? Okey, kita nak ambil penimbang ke ukur ringan ke berat. Okey, cara dia, okey, keadaan bibir kita tu kena hampir rapat. Jangan berat sangat. Kalau berat, bibir kita tu betul-betul rapat ke dalam, dia jadi mim tu berat. Kita tak nak mim berat. Kalau mim berat, dia dah jadi hukum lain. Okey, dia dah jadi hukum idgham bi hunnah. Tapi ni kita tukar. Cara kita tukar tu, bibir kita hampir rapat, maknanya dia ada rongga ataupun kita letak sahaja bibir tu bersama. Okey, tanpa memberi tekanan. Kalau orang tanya saya, Ustazah, bibir rapat tu ada ruang lah sikit. Ada ruang sikit. Ruang dia besar mana? Sehelai kertas sahaja. Okey, kita kata hampir rapat. Jangan rapatkan, jangan beratkan, jangan beri tekanan. Letak sahaja bersama. Kemudian tolong tambah sedikit bacaan tu mempunyai dengung. Okey, kepada bunyi mim yang ringan berserta dengung. Dalam buku tak ada tulis dengung kan? Okey, tambah kat situ. Okey, yang lebih jelas. Okey, kerana apa? Hukum ni kena baca panjang sikit baru mudah untuk kita sebut. Dengung tu melibatkan dua harakat panjang lah, menunjukkan dengung kena panjang tak pendek. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, hukum ni senang sahaja iklab. Nun mati atau tanwin jumpa dengan ba. Kalau perhatikan dekat ayat yang pertama tu, okey, kita cari nun kepada bunyi ba. Okey, special sikit untuk hukum iklab ni, dia tak letak tanda sukun pada nun. Dia akan letak tanda mim kecil tu. Okey, kenapa dia letak mim kecil? Dia nak bagi hint kat kita. Jangan baca nun tapi baca saya yang kecil tu. Tu sebab dia bunyi, dia letak kecil. Bunyi mim tu sedikit. Mim tarik gitu. Mim ba disebutkan. Mim ba'di. Hilangkan bunyi min tu tak nak. Tak nak bunyi en pun langsung. Masuk terus bunyi mim. Mim ba'di. Mim ba'di. Yang ni lebih baik. Okey. Jangan bunyikan nun tu sebab kita dah tukar.
Kalau kita tukar, macam kita tukar kerusi lah. Kerusi lama, tukar jadi kerusi baru. Dah tak ada dah kerusi lama. Sama juga kat sini. Kita tukar nun kepada mim, tiada bunyi nun. Okey, itu yang pertama, mim ba'di. Masuk yang di contoh yang seterusnya pada buku. Asal sami'un. Okey, dia tanwin sebenarnya. Jangan baca sami'u. Dia bukan satu baris. Tanwin jumpa dengan ba. Ini pun sama juga. Tanwin tu dia kawankan dengan mim kecil. Dia nak bagi hint dekat kita. Okey, dia nak tunjukkan dekat kita. Masuk. Okey, bahawa kena bunyikan mim tu sedikit. Okey, dibaca sami'un. Ambil bibir tu hampir dapat. Sami'un basirun. Sama-sama. 1, 2, 3. Sami'un basirun. Boleh lagi sekali. Sami'un basirun. Jaga-jaga sebutan tebal. Sami'un basirun. Boleh. Okey, huruf sad baris bawah jaga-jaga. Kena tebalkan. Okey, muka surat 13. Okey, kena dapatkan bibir basir huruf sad. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey. Jadi itu dia hukum iklab. Jadi hukum ni mudah kenal pasti. Disebabkan apa mudah kenal pasti? Disebabkan tanda mim tu. Okay, ada baris mim kecil, pastikan ekornya ke bawah sebab mim yang kecil ni ada dua bentuk, satu ekor ke tepi. Ekor ke tepi bukan untuk iklab. Iklab ekor ke bawah. Jadi bila baca bunyikan bunyi mim tu. Okey, kita tengok ayat dekat bawah. Yes. Tak ada. Dia mesti bersambung dengan ba. Okay, ekor ke bawah Kalau nampak mim ekor, mim yang satu lagi bentuk macam mana? Mim ekor ke tepi. Macam ni. Ini possibility dia tak jumpa ba. Apa-apa huruf. Dia bukan semestinya ba. Sebab mim yang ekor ke tepi ni tu untuk benda lain. Okey. Jadi cuba tengok contoh ada satu ayat dia dah beri kat bawah tu. Saya pun dah keluarkan jawapan dia. Okey. Dekat bawah. Okay, positif baru datang. Saya ulang kembali. Kita pada hukum yang bawah tu iklab. Iklab maknanya tukar. Terjadi apabila nun mati atau tanwin yang ni, kotak biru ni berjumpa dengan huruf ba. Jadi kat mana kita nak tengok bacaan dia bagaimana. Okay, dia punya hint dia mudah sahaja. Okay, apabila kita nampak mim kecil dekat atas. Okay, dia duduk sama tinggi dengan baris. Okay, kena bunyikan mim tu. Sebabkan mim tu kecil, kita bunyikan dia. Jangan bunyi nun terus. Mim hampir dapat bibir. Panjang. Mim ba'di. Cuba bacakan sama-sama semua. Mim ba'di. Tarik panjang sikit untuk dengar. Mim ba'di. Mim ba'di. Okay, jangan kedekut dengung. Bawah. Sami'un basirun. Sami'un basirun. Okay, jadi yang kat bawah tu ada ayat yang diberi. Saya dah bulatkan. Boleh rujuk pada skrin. Okey, di situlah hukum iklab kerana ada mim kecil tu. Mudah kenal pasti tapi bacaan dia sebenarnya kena banyak latihan. Okey, sebab apa? Orang tertukar kalau berat sangat dia jadi hukum iklab. Okey, dia jatuh hukum idrom kalau berat sangat. Okey, kalau dia tak bunyikan mim dia jadi kurang tepat dibaca nun. Okey, kita baca ayat tu. Jangan lupa ada dengung pada mim sabdu. Kisah lidah keluar masuk mim sabdu dengungkan. Summa ba'as. Lagi sekali, 2 kali lidah keluar pada huruf sa. Summa ba'asnakum. Ikut saya. Summa ba'asnakum. Okey, putus hukum iklab kita datang. Mim ba'di. Mim ba'di. Mautikum. Mautikum. La'allakum tashkuruna. La'alakum tashkuruna. Okey, alhamdulillah. Okey, itu dia hukum iklab contoh pada buku. Okey, kita teruskan. Jadi untuk iklab ni lah tanda dia. Terlebih.
Okey. Nun yang tak ada tanda sukun dia ada mim kecil, tanwin juga begitu. Atas bawah dia letak mim kecil. Jangan anda ingat tu satu baris, tidak. Sebenarnya bukan satu baris, dia adalah tanwin. Dia letak mim memudahkan kita, hint kat kita. Tu saya kata tadi, rahsia bacaan pada simbol. Nun tak ada tanda, dia ada bunyi lain. Okey, nun ada mim kecil, mesti bunyi dia lain, tak sama. Okey, kita tengok hukum ni dalam Al-Quran. Ada bawa Al-Quran ke? Okey, boleh rujuk buka surat 52. Okey, hukum ni cepat je orang cari, dia jumpa. Okey, muka surat 52. Muka surat 52 kosong dengan 2. 2 macam ni, saya tunjukkan. Kosong, lepas tu 2. Macam tu. Macam nombor 7 terbalik. Okey, sama. Dekat skrin boleh rujuk allazi permulaan dia. Cuba tak? Boleh. Lagi sikit. Boleh sebelah sini. Satu lagi. Situ. Sama allazina yaquluna. Okey, cuba tengok, carikan hukum iklab. Scan je, cari mim kecil tu. Cari yang tanda dalam kotak biru tu. Okey, dah sudah? Ada jumpa tak? Ada? Ada. Ada jumpa tak muka surat tu? Kalau jumpa satu pun jadilah. Cari nun yang ada mim kecil tu. Okey, ada berapa jumpa? 3. Okey, Puan Sarjina jumpa berapa? 3. 3. Okey, kita tengok sama-sama. Okey ya. Tengok pada muka surat 52, surah Ali Imran. Okey, pertama pada ayat 18. Jumpa tak? Okey, yang kat atas ni. Tengok kat sini kat atas ni. Okey, jumpa yang tu Puan Siti. Okey, mungkin terlepas pandang sebab baris tu datang bersama dengan mim. Tak perasan kat situ. Okey, yang tu. Tu ada tanda ke tadi tak ada? Terlepas ada. Okey. Okey, jadi bila kita baca imam panjang sebab tanwin dia asal tanwin. Alif tu apa? Alif tu abaikan. Okey, imam bil qist. Bacakan. Imam bil qist. Okey, bagus. Ada panjang bunyi dia. Okey.
Yang kedua pada ayat 19 ada dua. Okay, satu nun yang ada mim kecil jumpa dengan ba, satu lagi tanwin jumpa dengan ba. Oh Okay. yes. Baca illa mim ba'di sama-sama. Illa mim ba'di. Okey, dibaca dengan kadar 2 harakat panjang. Ada bunyi nun tak masa baca tadi? Tak ada sebab kita dah tukar. Okey, kalau bahasa Inggeris apa nama hukum ni? Change. Okey. Kita tengok ayat 19, contoh yang kedua. Hukum iklab yang kedua dekat tanwin jumpa ba. Okey. Ba dengan ghin. Yang hampir rapat bibir. Yang bainahum. Cuba. Ba'in bainahum. Lagi sekali dekat kerongkong kat sini. Dia ke dalam. Yang bainahum. Ba'in bainahum. Okey, jadi tips dia panjang sikit untuk dengar. Okay, saya rasa hukumnya ada 4. Satu lagi dekat ayat 20. Okey, ni yang keempat. Ni jumpa tak yang keempat ni? Nampak? Kat bawah. Okey, jadi wallahu basirum. Okey, bacakan basirum bil ibad. Wallahi basirun bil basir. Okay. Ba jangan baca bo, dia bukan bo. Ba tu nipis, sok je tebal. Basirum bil ibad. Basirun bil ibad. Okey, jadi biasa kesalahan ketika bacaan yang tebal, yang mendatang tu tebal, terbaca yang sebelum tu tebal. Tebal, nipis. Ba nipis, sok baru tebal. Basir. Okey, itu dia hukum iklab. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak teruskan. Okey, boleh Okey, termasuk hukum terakhir. Hukum ni paling mencabar sekali, iaitu hukum ikhfa hakiki. Okey, boleh rujuk pada buku muka surat 14. Okey. Ikhfa apa maknanya? Ikhfa maknanya sembunyi. Hakiki maknanya hakikat. Okey, kita nak sembunyikan apa? Hakikat apa? Okey, cuba bacakan dekat bawah huraian dia. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacaannya ialah ikhfa hakiki. okey, cuba kira berapa banyak huruf yang ada dekat atas. 15 huruf. Okey, maknanya apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan 15, salah satu daripada 15 huruf ikhfa akan jatuh hukum ikhfa hakiki. Okay, kita tengok cara bacaan dia, cuba bacakan huraian dia. Cara bacaan ikhfa hakiki ialah dengan menyembunyikan sebutan nun mati atau tanwin di sisi huruf selepasnya beserta dengung. Okey, sembunyi. Kalau tukar tu kita nampak, kita nak tukar macam mana kan? Kalau masuk kita tahu masuk tu macam mana. Sembunyi, macam mana kita nak sembunyi suara ni? Kalau sembunyi dia tak ada bunyi lah, betul tak? Mana boleh tak boleh bunyi? Kena bunyi. Kalau tak kita tak baca, mengaji nama dia. Okey, sekejap. Teruskan bagaimana? Okey, tips dia sembunyi ni kita hampir nak sebut huruf apa dia jumpa. Hampir nak sebut huruf apa dia jumpa. Kalau dia jumpa, kalau perhatikan dekat bawah, dekat jadual tu ada huruf dia 15 kan. Kalau dia jumpa dengan ta, kita hampir nak bunyikan ta. Okay. Kalau jumpa dengan sin, hampir nak bunyikan. Nak sebut. Dia bukan sebut. Kalau sebut dia ada bunyi tu, dia tak ada bunyi tu sangat. Dia tak ada bunyi tu. Okay. Nanti saya akan ajar macam mana nak bunyikan. Dan jangan lupa hukum ni ada dengung. Dekat buku ada tulis tak dengung? Ada. Jadi itu menunjukkan hukum ni kena baca panjang. Dengung sangat membantu untuk hukum ni. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kat bawah. Nun yang tak ada tanda Hukum ni nun tak ada tanda. Sebab apa? Kita tak bunyikan nun. Kita nak kena sembunyikan. Nun yang tak ada tanda jumpa dengan ta. Okey, kalau kita bunyikan ta jadi mut, betul? Okey, tapi kita tak nak bunyikan ta tu. Okay, kita tak bunyi mun, kita pun tak nak bunyikan nun. Okay, dia antara tengah-tengah.
Bagaimana? Okey, sebut dulu, dengungkan dulu, masuk dengung. Mung, sebutkan. Mun, Okey, kita bila dengung, kita tekan pada hidung, dia macam ada NG kan? Mung, lagi sekali. mun, Bila kita kata mung, lidah tu akan tergantung. Kita tak nak lidah tergantung. Cara sembunyi, anda kena parking lidah dengan betul. Di sini makhraj dia bermain. Untuk huruf ta, dekat mana makhraj dia? Cuba semak buku. Okay, saya dah bagi tahu, kita nak tahu makhraj, kita matikan huruf tersebut. Sebagai contoh, kita nak tahu huruf ta. Cuba matikan huruf ta, ad. Ad, lagi sekali, ad. Okey, apa yang berlaku pada lidah? Dia berhenti, dia naik ke atas. Jadi, masa anda sebut mung tu, naikkan lidah tu ke atas macam keadaan ad tadi. Okay, jadi untuk huruf ta, apa yang berlaku, lidah kena pergi atas ketika dengung. Okay. Jadi panjangkan dengung untuk anda ada masa naikkan lidah. Mung ta, bunyikan. munta, Lagi sekali, mung ta. munta, Okay, dia tak bunyi mun, dia tak bunyi mut pun. Okay, dia tengah-tengah. Itu cara sembunyi. Kita penuhkan. Muntaziruna. muntaziruna, Perbaiki ta tu nipis, dha tu tebal. Muntaziruna. muntaziruna, Okey, baru beza Kalau kata to tadi tu huruf to, dia bukan to ta. Okay, itu huruf ta. Kita pergi sebelah. Okey, kalau lihat dia ada nun mati yang ada tanwin. Tanwin yang belakang kita tak pakai, kita pakai tanwin yang tengah-tengah. Tanwin berjumpa dengan sa. Sa adalah huruf ihfa. Betul? Okey. Asal perkataan sahaban. Kalau kita baca ban, bacaan kurang tepat, dia tak cantik. Okey, untuk huruf sa, okey, pertama anda dengungkan dulu. Bang. bang, Okey, bila anda dengung, lidah tu dekat dalam. Sekarang saya nak anda keluarkan lidah. Sebab apa? Makhraj huruf sa, lidah kena keluar. Okey. Huruf sa bila nak bunyikan lidah keluar. Sasisu. Jadi ketika anda membaca di sini, tolong keluarkan lidah. Sahabang siqalan. Sebutkan. sahaban, fiqalan, Ha tu lembut. Sahabang siqalan. sahaban, fiqalan, Yang kedua ni lebih cantik. Okey, ha tu lembut, bang si tu. Kenapa kena letak kat luar? Kalau kita letak kat dalam, nanti kita nak keluarkan lidah sebut sa tu dia macam tak cantik. Dia ada macam tersekat. Sahabang siqalan. Tu saya bacakan, saya letak lidah dalam ketika dengung. Tak boleh. Keluarkan lidah. Supaya bila masuk sa tu dia jadi lancar. Okay. Yang ni selalu salah orang baca. Orang baca dengung, lidah tergantung. Saya tak nak yang tu. Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Ingat huruf sa lidah terkeluar. Seterusnya huruf nun jumpa jim. Okey, tiada tanwin kat situ. Atas nun bawah jim. Okey, asal anjainakum. Saya baca an tak sedap bunyi. Anjainakum tak bunyi sedap. Okay, apa yang perlu buat? Dengungkan lidah, dengungkan bacaan. Okey, sekarang kita pergi pada makhraj. Huruf jim. Kat mana makhraj dia? Aj. Matikan dia. Aj. Apa anda rasa? Okay, adakah hujung lidah anda bergerak? Aj. Okay, untuk huruf jim. Cuba tengok makhraj jim dekat mana. Saya tak ada kat gambaran saya. Ada tak saya pun kat sini. Sekejap ya, saya tunjukkan. Okey, anda nampak huruf jim dekat mana?
Okey, tadi huruf sa lidah terkeluar kat sini. Okey, ni huruf jim. Huruf jim dekat mana? Tengah-tengah lidah. Okey, asal lidah kat bawah, bila kita nak ja dia naik. G. Okey, sebutan jim tu dia naik. Tu saya kata makhraj ni penting. Dia ada kena-mengena dengan hukum tajwid lain. Jadi ketika anda dengungkan yang tadi tu, tengah-tengah lidah tolong naikkan. Okey, anja. Cuba bacakan. Anja. Okey. Bunyi dia berbeza. Kalau kita dengar kalau tergantung tak jadi cantik sangat. Okey, kita baca penuh kejap. Saya tengok mana dia. Sebutkan perkataan tu anjainakum. Anjainakum. Okey, tu cara bacaan. Dia tulis kat sini. Tadi lidah naik, lidah keluar untuk huruf jim, lidah bagaimana? Tengah-tengah lidah naik ke atas. Okay. Dia mula-mula memang sukar. Okay, kata macam mana nak baca dengan nak kawal lidah apa semua. Okay, banyakkan latihan insyaAllah. Nanti dia bila lancar, okay, dia mudah. Automatik. Lidah tu dia bergerak sendiri. Okay, habis baris yang pertama, kita pergi masuk baris yang kedua. Okay, tiada nun mati, jadi kita ambil tanwin. Tanwin yang tengah-tengah, yang hujung bukan. Tanwin jumpa dal. Dal adalah huruf ikhfa. Okay, asal kau kabun, jangan baca bun. Dia tak boleh baca jelas. Okay, nanti susah nak masuk dal tu. Okay, untuk huruf dal, makhraj dia sama dengan ta. Okay, 3 huruf Hujung lidah pergi gusi atas. Ta, dal dengan to. Okay, cuba batikan huruf dal tu. Ad. Okay, dia kat atas Okay, kat situ jadi kita parking. Okay. Kau kabung turiyun, bacakan. Kau kabun turiyun. Okey, cantik dah, betul. Panjangkan sikit lagi. Saya nak tambah dengung dia. Kau kabung duriyun. Kau kabun duriyun. Betul lah. Okey, itu untuk huruf dal. Jadi jaga-jaga jangan salah parking lidah. Okey, sebelah dia. Kalau perhatikan, kita ambil nun yang tak ada tanda, jumpa zal. Kita tak baca tun. Okey, kalau huruf zal sama dengan sa tadi. Sa, zal dengan za, lidah kena keluar. Jadi, saya keluarkan lidah. Tungzirhum. Tungzirhum. Okey, zir. Tungzirhum. Tunzirhum. Bagus. Okey, seterusnya. Okey, iaitu tanwin jumpa dengan huruf zai. Okey, asal nafsan tapi tak baca san. Okey, untuk huruf zai mana nak pakai lidah? Lidah tak naik pun untuk huruf zai. Lidah kat mana? Lidah kat bawah. Az. Cuba baca. Az. Hujung lidah anda ditekan ke gusi bawah. Jadi ketika dengung, sang tu dekat bawah. Okay, nafsang zakiyatam, masuk bunyi mim tu. Nafsan zakiyatun. Boleh lagi sekali. Nafsang zakiyatam. Nafsan zakiyatun. Okay, belakang tu kalau kita tengok surah Kahfi ayat 74 tu mesti belakang ni bah. Okay, sebab specialnya satu-satunya hukum ada mim kecil sebelah dia mesti bah. Okey. Kita tengok baris seterusnya, baris ketiga. Okey, agak-agak apa jumpa apa dekat situ? Betul. Nun jumpa sin. Nampak macam mudah je. Okey. Jadi nun pertama kena dengung. Okey, makna ifah hakiki ada 3 langkah. Dengung, dengung tu kena panjang, lepas tu parking lidah betul. Untuk huruf sin dekat mana? Hujung lidah gusi bawah juga. Ni adik-beradik zai. Okey, 3 huruf. Lidah ke bawah bila nak sebut zai, sin dengan sod. Jadi yang sifuha, bacakan. Yang sifuha. Okey, lagi sekali yang sifuha. Yang sifuha. Okey, pastikan lidah anda dekat bawah. Okey, kita tengok sebelah. Okey, tanwin jumpa dengan shin. Okey, jangan baca dan, abaikan alif dia.
Okay, abdang, mana nak pakai lidah? Huruf shin sama dengan jim. Tengah-tengah lidah naik ke atas. Okay, keadaan gitu. Abdang syakuron. Abdan syakuron. Boleh lagi sekali. Abdang syakuron. Abdan syakurun. Okay, sebelah. Lepas huruf shin, huruf sod. Huruf sod kat mana? Hujung lidah pergi kursi bawah juga. Dia 3 huruf. Zai, sin, sod. Okay, kat bawah. Yang su tebal. Okay, letak kat bawah tebalkan huruf sod. Yang surunakum. Yang surunakum. Sekali. Yang surunakum. Yang surunakum. Okey, itu dia 9 contoh untuk hukum ikhfa hakiki. Jangan geleng kepala. Okey, saya kata hukum ni paling banyak dalam Al-Quran ya, sebab dia banyak huruf, 15 huruf. Jadi jaga-jaga, 3 langkah anda kena buat. Dengung, panjang dan parking lidah betul. Ada soalan tak setakat ni dulu? Aha. Betul. Baca slow-slow. Sebab tu saya kata tadi, mula-mula rasa susah sebab kita nak mainkan lidah tu, nak parking. Tapi lama-lama nanti dia dah tahu sendiri naik, sendiri turun kat mana. Okey. Jadi kalau dah mula belajar jangan baca laju Al-Quran. Jaga kualiti biar sikit jadi janji kualiti bacaan tu cantik. Okey, terrehat jap 5 minit. Sebab ni pun agak berat. Sekejap, jadi kita sambung balik boleh? Boleh. Okey. Boleh kita mula? Okey. Jadi kita pada hukum tadi, hukum ikhfa hakiki, nun mati atau tanwin jumpa dengan 15 huruf ikhfa. Jadi huruf ikhfa ni banyak kan? 15. Agak-agak boleh hafal ke tak boleh hafal? Okey, kalau dah hafal silakan. Okey, kalau tak boleh hafal, boleh pakai tips saya. Saya pun tak hafal tapi saya tahu. Okey. Boleh je mudahlah. Okey, kita tengok sini skrin. Saya tak beritahu tips dia tadi macam mana. Okey, tengok sini. Huruf-huruf Al-Quran ada berapa huruf? Ingat lagi? 28 huruf. Okey, huruf-huruf di dalam Al-Quran ada 28. Kita main matematik sekejap Okey, Izaha Halki. Izaha Halki berapa huruf dia? Ingat lagi tak? Boleh saya elak? Saya elak buku hukum Izaha Halki. 6. Betul. Izaha Halki huruf dia ada 6. Kalau anda perhatikan 6 huruf tu keluarnya daripada makhraj. Janganlah jauh sangat, muka surat 11 sahaja. Okey, Izaha Halki muka surat 11. Okey, Izaha Halki hukum yang mula kita belajar. Okey, huruf dia ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Huruf tu datang makhrajnya daripada halqum. Okey. Jadi untuk Izaha Halki dia punya simbol tak sama dengan hukum lain. Okey, kita tengok simbol yang bagaimana. Okey, nun yang ada tanda. Kemudian tanwin dia bagaimana? Ingat lagi, tanwin dia kena selari, atas bawah sama. Okey, baris depan dia sama ke tak sama? Baris depan dia berbeza, 69. Okey. Jadi untuk Izaha Halki, tanda dia yang ni, dipakai untuk dia sahaja dengan 6 huruf tu. Okey, kita tinggalkan dulu idgham, kita pergi kepada iqlab. Okey, iqlab berapa huruf dia? Tadi kita belajar. Ada yang tengah salin dulu. Okay. Cuba tengok huruf iqlab ada berapa? 1, bagus, iaitu huruf ba sahaja. Okey, huruf iqlab ada 1 iaitu huruf ba dan simbol dia hanya dia sahaja pakai simbol ni. Bagaimana? Nun yang ada tanda mim kecil. Okey, ada mim kecil sebab kita nak tukar kan? Kita nak change to mim, very light mim. Okey, lepas tu dia punya baris pun sama. Tukar kepada bunyi mim kecil, dia ada mim kecil bersama baris bawah, depan dengan atas. Okey, dah nampak tanda ni? Cantik pula.
empat tanda yang ada mim hanya untuk iklab. Okay, dia tak kongsi tanda dia dengan siapa-siapa. Jadi kalau kita dah tengok kat sini 6 tambah 1 jadi 7. 28 tadi kita tolak 7. Ataupun sertifikat tu tolak 6. Tolak 6, tolak 1. 6 izhar, 1 iklab. Jadi antara idgham dengan ikhfa, mereka berkongsi simbol yang sama. Okay, untuk idgham dan ikhfa ni dia berkongsi simbol yang sama. Okay, bagaimana simbol dia? Nun yang tak ada apa-apa tanda. Okay, tanwin dia tidak selari, disengit. Okay, ini untuk 3 hukum yang baki tu ya. Idgham bi hunnah, bila hunnah, ikhfa hakiki. Ni simbol dia warna merah ni. Okay, tanwin dia sengit atas bawah dan baris hadapan dia 99. Jadi anda kena jaga-jaga untuk 3 hukum ni. Ikhfa hakiki, idgham bi hunnah, bila hunnah. Simbol yang sama untuk 3 hukum. Okay, kita dah tahu untuk bila hunnah. Kita pergi bila hunnah dulu. Bila hunnah dia ada 2 huruf. Ingat lagi huruf dia huruf apa? Cuba tengok. Lam ra. Minggu lepas saya kata lari. Lari dari dengung. Jadi kita dah tahu dekat sini 2 huruf iaitu huruf lam ra. Jadi ke atas tu kita tolak lagi 2. Okey. Untuk bi la hunnah. Dan special untuk bila hunnah lam ra tu ada sabdu. Jadi mudahlah kita nak tahu. Okey, sekarang kita pergi idgham bi hunnah. Dekat sini yang kita kena hafal. Okey, idgham bi hunnah ada berapa huruf? 4. Okey, idgham bi hunnah ada 4. Apakah huruf-huruf dia? Ya, nun, mim dan juga waw. Ya, nun. Okay, nun ada tanda sabdu. Jadi yang sabdu tu mudahlah, kita dah tahu dah bunyi dia. Okay, mim juga ada tanda sabdu, waw. So, jadi kita cuba tolak dekat atas. Kat sini tolaklah lagi 4. Okay. Jadi jaga-jaga 6 huruf je yang kita kena pasti untuk hukum idgham. Okay, sebab dia berkongsi simbol dengan ikhfa. Jadi kita tambahkan tadi 6 tambah 1 tambah 2 tambah 4. Okay, hukum izhar 6, hukum iklab ada 1 7. Okay, tambah hukum bila hunnah 2 9, tambah 4 hukum bi hunnah 4 dan 13. Okay, jadi dia punya kat sini 28 tolak dengan 13 dapat 15 huruf ikhfa. Itu yang datang huruf ikhfa 15 ni. Jadi 13 tu lebih sikit sebenarnya berbanding 15 yang kita kena pasti. Itu tips saya lah. Macam mana saya nak tahu. Saya ingat simbol dia ni. Lepas tu saya ingat 4 dengan 2 ni. Lam ra lari dari tanda sabdu. Ya nun mim waw 4 huruf. Nun dengan mim ada tanda sabdu. Jadi saya jaga-jaga pada ya dengan waw sahaja. Selain daripada tu adalah huruf ikhfa. Izhar boleh je kalau nak hafal. Tapi dia simbol dia berbeza sebab dia ada nun sukun. Tanwin dia selari dan tunggang terbalik. Okey. Kalau nak hafal, bagus juga hafal huruf-huruf huruf-huruf halki ni sebab kita tahu kedudukan dia. Bila kita nak baca, kita tahu oh hamzah kat sini ain tinggi sikit, kha kat atas. Jadi kadang-kadang bila nak baca tu sebutan tu dia lari, kita salah sebut. Itu tips dia macam mana nak kena pasti 15 huruf ikhfa. Okey, kita kembali pada muka surat
Tadi Ifah Hakiki baru kita pergi 9 contoh. Kita tengok lagi ada baki dia 6. Okey, jadi yang pertama adalah baris yang keempat. 1, 2, 3, 4. Okey, kotak pertama kita pakai tanwin Tanwin jumpa dengan huruf dot. Okey, jangan baca dang, lidah tergantung. Okey, untuk huruf dot bagaimana? Untuk huruf dot satu-satunya huruf tepi lidah dinaikkan ke atas. Okey, dia menyentuh garham daripada belakang tu sampai depan. Garham Garham kita kan gigi dia tebal sikit, besar sikit kan dia punya tu. Jadi bila kita baca dang, cengekkan lidah. Kalau rasa susah, okey. Untuk yang ni anda gigit sikit dulu tepi. Tepi lidah tu gigit sikit. Okey, dah rasa sakit tu naikkan ke atas. Masjidang di. Cuba baca dulu. Masjidan. Okey, dia jadi betul. Sebab apa? Sebab kita dah gigit tepi kan? Yang tepi tu kita gigit sikit, kita dah tahu dia sakit kat mana, yang sakit kita naik ke atas. Jadi kedudukan dia tu cantik. Sengit atas. Okey, bukan atas sengit. Atas sengit dia jadi. Sengitkan dulu ke atas. Okey. Di. Jadi bacaan dia jadi baru betul orang Arab. Do-di-du. Jangan baca do-di-du depan tak dia bukan kat depan. Okey, dia dekat tepi. Okey, sebab dia ada pelat dia sikit. Kita baca penuh ayat tu. Masjidang diraron. Okey, dia jadi bunyi pelat sikit. Di tebal Okey, untuk huruf dot. Okey, habis yang tu kita tengok sebelah. Okey, seterusnya adalah huruf to. Tanwin jumpa to, dia tak ada tanda sebab kita tak baca bunyi nun tu. Tanwin pula nun jumpa to, kita tak baca bunyi nun. Okey, untuk huruf to, mahraj dia kat mana? Okey, untuk huruf to hujung lidah naikkan ke atas. Sama tempat dengan ta. Okey, 3 huruf ni satu kumpulan, ta, dal dengan to dekat atas. Okey. Ta, dal, to. Okay, king. Jangan baca king, lidah tergantung tak cantik. King, koron, sebutkan. Okay, sama-sama. 1, 2, 3. Okay. Betul. King, koron. King, koron. Okey, jadi dia tak berat, dia tak keraslah sangat pada NG tu sebab kita letak ke atas. Okey, sebelah iaitu nun jumpa dengan huruf za. Nun tak ada tanda, kita tak bunyikan. Huruf za buat apa? Keluarkan lidah. Okey, lidah keluar sama dengan sa, zal, za. 3 huruf. Sa, zal, za, za. Jadi mangzu, tebalkan. Mangzulima. Apa? Okay, lagi sekali. Mangzulima. Okey, bawah. Tengok, jumpa dengan huruf fa. Jangan baca an, jangan baca ang. Pun tak betul juga, lidah tergantung. Saya suka huruf fa ni sebab kalau huruf fa ni boleh nampak. Kalau yang lain-lain tadi saya tak nampak melainkan sazazo. Okey, untuk huruf fa gigi seperti anak. Sebab apa? Kita nak bunyi fa. Gigi kita, gigi atas menyentuh bibir bawah. Jadi sebelum kita nak sebut keadaan gigi kita macam tu, baru ada bunyi fa kan. Okey, jadi ketika dengung anakkan gigi anfusakum. Lidah dia tak ada bermain dengan lidah. Untuk huruf fa dia bermain dengan bibir. Okey. Lidah jangan itulah lidah dia tak ada kena-mengena. Lidah dia biar je kat situ. Okey, dia lebih berat pada huruf bibir. Okey, cuba lagi sekali panjangkan sikit anfusakum. Okey, jangan rapat bibir Jangan baca tak boleh. Angfu. Okey, gigi arnab. Saya kata gigi arnab. Okey. Kita tengok sebelah. Sebelah. Okey, kalau tengok tanwin jumpa dengan huruf qaf, apa yang terjadi? Tung tu dengungkan sahaja. Untuk huruf qaf mencabar sikit. Kedudukan makhraj huruf qaf dekat dalam. Pangkal lidah. Lidah dalam sebelum ke kerongkong tu. Jadi yang dalam tu kita naikkan ke atas.
tung. Cuba. Dia akan mulut akan terbuka. Tung. Okay. Ummatun qa'imatun. Boleh lagi sekali. Ummatun qa'imatun. Yang kedua ni lebih baik. Okey, sebelah. Okey, huruf kaf. Huruf kaf dengan qaf lebih kurang. Qaf dalam, kaf atas sikit. Masih lagi kat lidah yang dalam ya. Munkiruna. Lagi sekali dia tak cantik lagi. Naikkan lidah yang dalam ke atas. Munkiruna. Kiruna. Okey, itu bacaan untuk huruf kaf. Kaf ko dalam lidah. Okey, huruf fa pada bibir. Okey, gigi arnab. Sadalzo lidah keluar. Tadalto naik ke atas. Jim dengan shin tengah-tengah lidah. Okey. Ada soalan untuk yang ni? Okay, disebabkan lidah jim dengan shin. Jim shin tengah-tengah lidah. 3 huruf untuk tengah-tengah lidah. Jim shin ya. Ya kita tak pakai kat sini. Jadi kita ambil jim shin tengah-tengah lidah. Okey. Ta dal dengan to dekat atas. Parking. Huruf dot tepi lidah. Okey. Lidah kat bawah zai sin sod. Okay, lidah terkeluar ta dal dengan zo. Yang korang tak baca salah biasanya zai sin sod. Sebab lidah tu kat bawah je. Boleh tergantung. Okay, ada soalan? Kalau tak ada saya teruskan. Okey, jom kita tengok hukum ifah hakiki pada dia ada 2 muka surat sebab huruf dia banyak. Okey. Muka surat 15 dan 16. Buat dulu muka surat 15 scan sahaja. Okey, cari hukum ifah hakiki nun mati atau tanwin jumpa dengan 15 huruf. Okay, muka surat 15. Amali bacaan. Kejap lagi kita bincangkan. Okay, sekurang-kurangnya satu baris ada satu. Dia jadi rid. Rid. Okey, lebih baik. Okey, sebab kita tahu kat mana nak naik. Anhum jelaskan. Anhum. Okey, datang ifah hakiki, huruf ta, naikkan hujung lidah ke gusi atas. Wantazir. Wantazir. Okey, nun sabdu dengungkan wajib hunah. Innahum. Innahum. Hum tu pun sama, tolong dengungkan sebab ada mim sabdu. Innahum. Innahum. Datang ifah hakiki, dengung hujung lidah naik atas. Muntaziruna. 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 Kedua ni lebih baik. Okey, itu yang pertama. Baris yang kedua ada satu saja dekat hujung. Tanwin jumpa dengan sa. Okey, apa perlu buat? Keluarkan lidah anda. Okey, parking tu biar betul. Kita baca daripada mula. Okey, yang ada ombak tu baca 4 ya. Hatta idza. Okey, keluarkan lidah dekat za. Cuba dulu yang tu. Hatta idza Aqallat sahaban siqalan. Keluarkan lidah. sahaban siqalan.
Perbaiki ha lembut, ada angin. Ha, okey. Sahabang thiqalan. Sahaban sihalan. Okey, bawah baris yang ketiga ada satu dekat depan. Nun mati jumpa jim. Okey, depan lagi sekali ada nun tanda kita tak pakai. Yang ni dia jumpa dengan hamzah. Pembacaan je jelas ya. Sebab dia ada tanda. Kita cari nun tanda tanda. Wa iz lidah keluarkan, anjay dengungkan, tengah-tengah lidah naik ke atas untuk huruf jim. Wa iz anjaynakum. Wa iz anjaynakum Min ali fir'auna. min ahli fir'auna. Okay, jadi hamzah duduk sebelah alif. Panjang jangan baca min ali, tak cantik. Okay, tu baca panjang. Fir'auna. Na pendek nampak tulisan panjang, jangan baca fir'auna. Tak. Itu seni sahaja. Dia tak ada huruf mat, jadi na tu dibaca pendek. Okey, baris yang keempat ada dua, tanwin jumpa dal, nun jumpa shin. Okey, dia ada banyak tanwin dekat situ. Okey, yang pertama kita tengok tanwin jumpa dal adalah ifah hakiki. Lepas tu tanwin duduk atas ya jumpa dengan ya. Okey, yang itu adalah hukum idgham bi khunnah. Okay, lihat simbol dia sama tapi hukum berbeza. Yang dalam bulatan tu ifah ya. Okay. Jadi yang dalam bulatan tu tanwin jumpa dal, hujung lidah naik ke atas. Buntu. Okay. Manakala untuk tanwin jumpa ya, yuyu. Masuk bunyi ya tu. Yuyu. Kita cuba Yu. Kita jumpa yang depan. Okay, nun sabdu ka'annaha. Nun sabdu dengung wajibuhunnah. Cuba bacakan. Anna Okey, cantik. Kau kabung tu. Bacakan. kau kabuntu Dhurriyuyu. suriyuyu. Okay. Dhur, sabdu tu jelaskan, ambil masa. Dhurriyuyu. Dhurriyuyu. Suriyuyu. Yui. Dhurriyuyu. Suriyuyu. Boleh masuk ya, senyum. Okey, yui tu senyum. Okey. Yuqadu. Yuqadu. Ming dia tu datang ifah hakiki. Mana nak pakai? Tengah-tengah lidah. Okay, untuk huruf shin tengah-tengah lidah naik ke atas. Min syajaratim. Ni mudah sikit. Min syajaratin. Okey, bi khunnah kat situ. Idgham bi khunnah. Masuk bunyi min. Okey, sebab ada sabdu. Min syajaratim mubarakatin. Min syajaratin mubarakatin. Bagus. Okey. Cara bacaan ming dengan tim tadi dengung dia sama panjang. Sebab dua-dua ada bacaan dengung. Okey, min syajaratim sama panjang tim tu. Okey, itu dia 1 2 3 4. Okey. Saya teruskan baris yang kelima. Saya keluarkan terus. Okay, ada 9 ayat Okey, baris yang kelima iaitu nun jumpa dengan zal. Okey, seterusnya nun jumpa zal juga ada 2. Okey, untuk huruf zal jangan lupa lidah keluarkan ketika dengung untuk ifah. Sawaun, tanwin jumpa ain. Lihat tanwinnya tunggang terbalik. Ini hukum izhar. Okey. Sawaun alaihim, jelaskan kat situ. Lidah keluar. Anzartahum. Anzartahum. Boleh. Am
lam tunzirhum. Am lam firtuhum. Sekali. Am lam, jelaskan bunyi mim tu. Am lam baru masuk dengung. Tunzirhum. Cuba baca lagi sekali. Am lam tunzirhum. Baru cantik bunyi yang kedua. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, tanwin jumpa dengan huruf zai. Okey, apa yang berlaku untuk huruf zai? Hujung lidah ke gusi bawah. Okey, ada satu hukum iklab. Siapa perasan? Okey, ada mim kecil tu. Ya. Saya kata iklab senang je nak kena pasti. Ada mim kecil. Tapi banyakkan latihan bacaan ya. Okey, kita baca ayat yang ke-6. Qala aqatalta. Qala ata. Betul, tal jangan baca tol. Dia nipis. Qa je tebal. Qala aqatalta. Qala aqatalta. Nafsang, hujung lidah tekan ke bawah. Nafsang zakiyatam. Masuk bunyi mim hampir dapat bibir, dengung panjang. Betul. Nafsang zakiyatam. Hujung lidah ke bawah. Nafsan zakiyatan. Okey, di center sama-sama 1, 2, 3. Nafsan zakiyatan. Okey, zakiyatan. Masukkan dengung. Bi ghairi nafsin. Zakiyatun bi khair. Jangan baca tum. Dia bukan tum. Tu ta tu. Selalu orang tertukar. Tu balik atas ta. Okey. Zakiyatan bi ghairi nafsin. Cuba lagi sekali yang tu. Zakiyatan bi khairil nafsin. Boleh, boleh. Tak pernah kita tengok. Okey, wazin dia Apa boleh tak balik bila sangkut kat pagar ni. kita sambung seterusnya. Okey, ayat yang ke-7. Baru nak pagi tak ada apa sangkut di kepala. Puan Zuraina boleh tutup mic? Oh, sorry. Tertekan lah tu. Okey, kita tengok nun jumpa dengan huruf sin. Okey, hujung lidah gusi bawah. Okey. Faqul yang sifuha. Aku yasifuha. Rabbi nasfan. Rabbi nasfan. Okey, bawah yang terakhir. Dia 8 ke? 9 ayat dia? 8. Okey, betul. Yang terakhir, okey, dibaca tanwin jumpa shin, tengah-tengah lidah naik ke atas. Tapi depan ada satu lagi tempat dengung dekat nun sabdu wajib hunah. Makna ada 2 kali dengung ya. Nun sabdu wajib hunah, tanwin jumpa shin, ifa hakiki di situ juga dengung. Okey, kita sambung. Innahu kana, na pendek. Abdang, tengah-tengah lidah Abdang syakuron. Dan syakurun. Boleh. Okey, itu dia bagi hukum ifa hakiki muka surat 14. Okey, tengok muka surat 15 sama juga. Ya. Wajibul hunnah. Nama hukum wajibul hunnah. Dalam buku tak ada, tapi hari tu saya ada terangkan. Okay. Ini dia, hukum wajib hunah bila nampak mim sabdu, nun sabdu. Kita tengok sekejap pada skrin. Okey, untuk wajib hunah kita nampak mim sabdu, nun sabdu. Tapi syarat dia sebelumnya mesti berbaris pendek. Dia tak boleh tanwin. Dia tak boleh tanwin ataupun tanda sukun. Okay. Kalau tanwin dia akan jadi hukum idgham. Okay, anda nampak nun sabdu, mim sabdu. Anda kena dengungkan bacaan. Itu nama wajibul. Wajib hunnah dengung.
Tu kalau tengok contoh tadi pada ayat yang terakhir tadi innahu kan. Saya kata tadi wajib hunah. Dengungkan kat situ. Sebab sebelumnya berbaris pendek. Boleh lihat muka surat 15. Saya bagi masa sekejap. Tandakan sama macam tadi hukum ifak hakiki. Okay, dah sudah? Okay, kita tengok di sini. Okay, baris yang pertama ada 2. Okay, pada nun jumpa dengan sod dan satu lagi nun jumpa dengan huruf ta. Hukum yang sama tapi huruf yang berbeza. Okay, kita baca untuk huruf sod, hujung lidah pergi kursi bawah ya. Hal yang surunakum. Hal yasurunakum. Dah pukul 10 ni, bateri agak low. Okey, berbaki sikit yang su. Okey, nama sikit dengung. Hal yang surunakum. Sebab dia tak dengar dengung dia. Tu kena panjang sikit. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Masurunakum. Au yang, kali ni naik pula lidah. Okey, au yang tasiruna. Au yatasiruna. Okey, boleh. Jadi kalau baca penuh, turun naik lidah kita tu. Kita sambung seterusnya. Baris yang kedua, kat hujung tanwin jumpa dengan huruf dad. Huruf dad dekat mana? Tepi lidah ya. Tepi lidah anda sengitkan. Jadi gigit dulu supaya tahu yang sakit sikit tu naik. Okay. Ikut selesa ya. Kalau anda selesa sebelah kiri, naikkan sebelah kiri. Kalau selesa sebelah kanan, naikkan sebelah kanan. Tapi saya selesa kanan ya. Ada orang dua-dua, tapi jarang orang dua-dua ni. Okay. Kita cuba baca wallazina. Na kawan dengan ta. Okay, sebab tadu kan ada tanda sabdu. Wallazina
ittakhadhu. wallazina takhadhu Boleh. Masjidan diraran. masjidan zirar. Jangan baca dong tak. Masjidan, dah tu masih lagi nipis. Masjidan diraran. Masjidan ziraran. Okey, bawah. Tanwin tak ada, kita ambil nun yang tiada tanda jumpa dengan huruf ta. Okey, huruf ta naikkan balik lidah ke gusi atas, ta ada ta. Wa ataitum Wa aitaitum ihdahun. Ni wajib hunnah. Hun tolong dengungkan sebab baris pendek jumpa nun sabdu. Ihdahunna. ihdahunna Okey. King naikkan hujung lidah ke gusi atas. King koron. qinqaran. Okey, bagus bacaannya tadi. Okey. Okey, kita teruskan seterusnya. Baris yang keempat. Okey, ada dua nun jumpa sin, nun dengan fa. Okey, dua-dua keadaan gigi berbeza, bentuk berbeza. Satu gusi bawah, hujung lidah gusi bawah, ada bahagian lidah. Untuk huruf fa gigi arnab. Okey. Kita baca atak kawan dengan hamzah jangan baca ata panjang tak alif tu rumah hamzah. Atak muru nan masuk dekat situ hukum alif lam syamsiah berserta wajibuhunah. Ada dua hukum. Okay, nun sabdu tu kena dengungkan. Atak muru nan nasa. Atamuruna nasa Okay, ba balik bawah bil birri. bil birri. Ini hukum alif lam qamariyah. Watang hujung lidah paking di bawah. Watang sauna. Atang sauna Boleh. Ni gigi arnab. Anfusakum. anfusakum. Bagus. Okey. Jadi kalau baca pastikan tempo dia seragam. Habis. Yang keempat. Saya teruskan yang nombor 5. Okey, satu sahaja dekat hujung. Tanwin jumpa dengan huruf qaf. Okey, yang depan bukan. Nun ada tanda jumpa dengan hamzah. Kita dah belajar ini hukum izahar halki. Ya, jadi kalau anda dah mahir, anda tengok dah tahu dah ni hukum apa. Macam bawa kereta lah. Mengaji ni macam bawa kereta. Dia ada highway, arus dia. Kena baca. Okey. Dia ada simbol-simbol, tanda-tanda dia. Kita nak buat apa. Okey. Sambung. Man. Jelaskan. Jangan baca man. Tak nak panjang Man. Jelas sahaja. Pendek. Bukan man. Min. Min. Kata man lah. Okey. Min ahlil kitabi. Min ahlil kitabi. Okey, boleh. Apa jadi? Wajibuhunnah. Okey. Mim sabdu. Automatik. Nampak mim sabdu dan sabdu wajibuhunnah. WG. Sebab tu biasa orang langgar tak baca cantik. Okey, panjang kat situ. Pertama dengung wajibuhunnah. Matung. Mana ada dua kali dengung. Okey, tempo dia kena seragam. Matung. Untuk ifah hakiki qaf tu dekat dalam. Lidah dalam tu naik ke atas. Ummatun qa'imatun. Ummahatun. Boleh? Cuba tengok ayat yang ke-6. Yang ke-6 pun sama juga dekat situ. Okay, ada satu sahaja dekat hujung dia jumpa dengan kaf. Okay, kaf sama dengan qaf. Qaf dalam, kaf atas sikit Masih lagi di pangkat lidah dalam. Okay. Fadakhalu alaihi. Alaihi. Okay, jangan panjang, pendek je. Alaihi. Alaihi. Fa'arafahum. Faharafahum. Cabar dia pendek. Kena cepat-cepat tukar. Wahum lahu Wahum lahu munkiruna.
yutiruna. Okay, jadi huruf kaf dia ringan sedikit sebab dia atas sikit daripada huruf qaf. Okay, bawah baris yang ketujuh ada satu, iaitu nun tiada tanda jumpa dengan kaf ifak hakiki. Okay, depan dulu wajib hunah sama macam yang tadi. Okay, nun sabdu inna, dengungkan kat situ. Cuba yang tu dulu. Inna Letak ifak, situ pun ada dengung. Mana dua kali dengung, tempat panjang dia sama dengung. Inna angkarol, masuk huruf lam. inna ankara. Lagi sekali, inna angkarol. Inna ankara Terus masuk roll. Karol. karol. Jangan ada delay, jangan tertarik roll panjang, tak Okay, lagi sekali. Inna angkarol. Inna ankarul Aswati aswati la sautul lasautu hamiri. hamiri. Cantik huruf ha, lembut je. La sautul hamiri. Saut. Okey, bawah baris yang terakhir. Ayat dia panjang, satu je kat hujung tu. Nun mati jumpa dengan huruf dha. Apa yang terjadi? Keluarkan lidah anda. Okey. Sebab apa? Untuk huruf dha lidah kena keluar. La yuhibbullahul. La yuhib Boleh lagi sekali. La yuhibbullah. Tebalkan. La yuhibbullahu. Okey, hul masuk lam. la yuhibbullahu Okey. Bullah, perkataan Allah, lam kepada ha tu tolong panjangkan. Jangan baca la yuhibbullahu. Tak boleh. Bullahu dia ada alif tersorok Jahra. jahra Bi kawan dengan sin, ni alif lam syamsiah. Bisu'i. bisu Minal qawli. minal qawli Illa man, keluarkan lidah, huruf dha tebal. Illa man zulima. illa man kulima. Lagi sekali, 1, 2, 3. Illa man kulima. Panjangkan sikit. Illa man zulima. Illa man kulima. Okey, boleh. Okey, jangan baca lambat pada beberapa huruf Mang tu tak apa, boleh panjang. Lebih panjang lebih baik. Jangan pendek pula. Okay, itu dia untuk ifak hakiki. 2 muka surat amali bacaan. Ada soalan? Okey, jadi kita tengok lagi apa yang ada. Okey, dekat skrin dia tunjuk. Ni saya dah terangkan tadilah. Okey, untuk ifak hakiki, nun tak ada tanda, atas bawah tidak seharis, 99. Berapa huruf tadi? 15. 15. Okey, huruf ni dia tak pakai untuk hukum-hukum sebelum ni. Resam Usmani. Okey, Al-Quran yang diiktiraf di Malaysia yang dikawal selia oleh KDN. Okey, kita punya resam. Resam ni maknanya cara tulisan. Okey, cara tulisan Usmani. Kan Al-Quran tu dibukukan pada zaman Saidina Uthman. Mushaf. Kita tak panggil Al-Quran, mushaf sebenarnya. Okey, itu kata cara tulisan. Jadi bila ulama-ulama tu cendekiawan dia ambil mushaf yang ada daripada zaman Saidina Uthman tu, dia tengok. Dia letak. Apa nama tempat dia? Dia ada nama spesifik dia, saya dah lupa dah. Okay, dia ada 7. Dia ada 7. Dia ada 7 naskah. Okay, Al-Quran tu dibukukan, mushaf tu dibukukan ada 7 naskah. Dia hantar ke tu. Dekat Mekah dia ada disimpan 2. Lepas tu dia hantarlah dekat Iraq ada. Okay. Sebab Al-Quran tu mula-mula dia tulis dia tak ada tanda titik pun tak ada sebenarnya. Dia ada garis-garis sahaja. Betul.
Ada Al-Quran yang asli. Lepas tu barulah dia datang tanda dulu tau. Baris atas, baris bawah, baris depan, baru dia datang titik. Okey. Asalnya tulisan tu dia stroke aja, garis-garis. Lekuk-lekuk je. Tapi sebabkan orang bukan Arab pun nak baca juga sebab agama tu tersebar luas. Okey, dulu orang menghafal daripada mulut ke mulut. Okey, mushaf tu tak pakai sangat. Tapi sekarang ni lepas tu barulah dia letak baris dulu. Baru dia letak titik. Kalau tak kita tak boleh baca. Cara tulisan ni diraf tu yang saya minta anda cari Al-Quran yang ada alif kepala bujur ataupun cok KDN tu. Baru simbol dia ni sama. Sebab kalau pakai resam satu lagi tu yang kita panggil resam imla'i. Okey, kalau anda perhatikan nun dia semua hukum pun ada tanda sukun. Lepas tu tanwin dia semua selari. Semua selari dengan 69. Simbol yang macam ni jadi susahlah. Kita lebih kena kepada hafal teori. Kita tak tahu. Ni Indonesia punya cetakan. Indonesia dia pakai yang ni. Jadi kalau yang ni masalah berat sikit lah. Kena hafal teori. Tambah-tambah yang belajar mengaji bukan golongan muda. Okey, jadi berat sikit. Jadi mudah sebenarnya cara tulisan resam Uthmani lagi. Tengok simbol kita tahu dah macam mana nak baca. Itu saya kata, kuasai cara baca, automatik nama hukum tu akan datang. Tahu ni apa. Okey, saya berhenti di sini.